A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسير وتمم بخير. Yang saya muliakan dan saya hormati Tuan Imam Haji Dolah, Mansuri, sahabat-sahabat Hadirin Rahman dan seterusnya, jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama kali kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang lepas daripada mulut kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, ya, kita diberi kekuatan untuk sama-sama hadir di rumah Allah yang mulia, serta kita berjemaah bersama-sama menunaikan tanggungjawab. Lepas dah maghrib tadi ni, lepas dah tanggungjawab kita, ya. Kita tunggu pula untuk menunaikan solat fardu Isya. InsyaAllah dalam tempoh itu sama-sama kita mendengar sedikit pesanan ataupun kuliah berdasarkan kepada pengajaran dan pembelajaran pada malam ini. Baiklah, sebelum ini kita masih lagi berada dalam surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar. Bulan lepas kita dah mentafsirkan ayat 1 hingga ayat 12. Sekarang kita sambung daripada ayat 13 sehingga ayat 19. 13 hingga ayat 19. Seperti mana biasa, kita baca dululah, ya. Kita baca dulu ayat ni, surah Al-Infitar. Betul, surah Al-Infitar. Untuk keberkatan kita bersama, baik kita baca daripada mulalah, sampai ayat 19 ni lah. Untuk ambil keberkatan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Kalau kita ambil tengah-tengah tak cantik juga, ambil yang mulalah. Ya, kita baca kemudian ikutlah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat. Al-Infitar ni ada jumpa sebelah At-Takwir. Itu mana slack ni baca tu. Itu gila-gila ada sekejap ada, saya tak ada. Muka surat berapa? 5, 8, 7. Muka surat 587.
Okey, fadhal. Ayat kedua, wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alhamdulillah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yawma idzin lillah. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Puas juga kita baca satu surah. Baik, kita sambung ayat yang ke-13 tu sampai ayat 19. Sebelum ni ayat 1 hingga ayat 12 Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya akan berlakunya kiamat yang sangat dahsyat ya. Di mana langit akan terbelah, bintang-bintang berguguran, lautan gelegak mengeluarkan api yang sangat dahsyat, dan kita akan dibangkitkan semula dalam kubur. Setelah kita mati dikubur, bangkit balik,
dan kita akan berada di padang mahsyar selepas tu. Kemudian selepas tu akan kita mengetahui diri kita, apa yang kita lakukan dahulu, dan apa yang kita bawa balik di hari akhirat. Kemudian Allah bertanya kepada manusia, kenapa kita lalai? Kenapa jadi macam tu? Tahukah kita ni, Allah menyatakan menempelak, tidakkah aku ni menciptakan kamu? Menciptakan kamu. Apa yang memperdayakan kamu? Aku telah menyempurnakan sebaik-baik kamu, rupa kamu. Aku adakan mata kamu, telinga kamu, hidung, kaki, tangan, semua. Itu nikmat yang besar yang diberikan kepada kamu. Ikut sajalah agama yang dibawakan. Mengapa yang kamu lalai? Allah bertanya. Sebaliknya, apa yang kamu buat? Kamu mendustakan agama, kata Allah. Apa yang kamu buat? Kamu mendustakan agama. Kamu benci kepada agama. Kamu tak suka kepada Islam. Kamu menepik Islam. Kamu mengherdik agama Islam. Tapi ingat, bukan saja kepada orang yang bukan Islam, tapi Allah menepik kepada mereka-mereka yang mengenal Islam, tapi mereka telah diperdayakan. Tapi mereka lupa. Mereka tidak meyakini kiri kanan mereka itu ada hafizin, ada yang mengawasi, kiraman katibin, yang mencatat segala perbuatan kita. Kemudian ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat ini dia mengetahui apa yang kita kerjakan, ya. Itulah pokoknya ayat-ayat daripada ayat 1-12. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-13, innal abrara lafi na'im. Inna, kalau kita berjumpa dengan nun yang bertanda sabdu, ini qiraat sikitlah. Nun yang bertanda sabdu mesti wajib dengung. Kita tak boleh baca innal, tak boleh. Inna, sekurang-kurangnya suara tu 2 harakat, dia punya nada panjang tu. Innal abra, tak boleh abra. Ra tu mesti tebal. Tebal dipanggil tafkhim. Semua qura' baca, tak ada baca yang nipis. Semua baca tebal. Lafi na'im. Juga huruf ain, bukan lafi na'im. Kita nama orang nama Naim, sebenarnya Naim. Ain. Mana letaknya huruf ain ni? Di tengah-tengah halqum. Aim. Siratal ladzina an'amta. Iyyaka na'budu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di tengah-tengah halqum. Kalau kita baca Alhamdulillahi rabbil alamin, itu bahaya, tak betul sudah Fatihah tu. Rabbil alamin, salah. Rabbil alamin, tengah-tengah hal hukum. Iyyaka bukan iyyaka na'budu. Iyyaka salah. Iyyaka na'budu. Tengah-tengah hukum. Wa iyyaka nasta'in, tengah-tengah hukum. Banyak huruf ain ni. Bacaan kita kadang-kadang ada satu kesalahan, dipanggil kesalahan jali yang besar, yang membatalkan bacaan kita, membatalkan bacaan. Kalau dah batal seperti batal lah segalanya, kan? Naim, nasta'in. Begitu juga siratal ladzina an'amta, bukan an'am tak sampai ke makhraj, tempat keluar huruf itu. Maka berhati-hatilah kita dengan makhraj huruf. Kena tekalih, bila tekalih dia jadi lain makna dia. Kalau dah jadi ada ini siratal ladzina an'amta alaihim, lagi bahaya. Itu dah apa kata, dah tak boleh sangat dah tu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia tak boleh Ustaz, lidah dia Jawa. Mana boleh? Lidah Jawa. Tapi ada orang Jawa boleh baca
peringkat antarabangsa, kebangsaan, antarabangsa. Ada satu orang pelajar, dia Jawa, memang waktu menengah memang susah dulu. Ada seorang ustaz tu susah dengan mengajar Ustaz. Bila masuk lanjutan kelas saya, masuk kelas saya dulu, saya tengok sikit-sikit dia, orang dia dah payahlah lidah dia tu kan, nak membetul ke tu. Akhirnya juga atas usaha tu boleh. Innal abrar lafi na'im. Susah nak betulkan tu kan. Ya Allah. Alhamdulillah ya Rabb. Adakah dimaafkan kalau belajar tak ada masalah? Yang tak belajar ni, itu susah. Belajar, kalau kita belajar ada kesilapan baca yang kita tidak ketahui, dimaafkan. Kan? Dimaafkan. Sesudah kita belajar, kita dah berusaha, tak boleh juga, dimaafkan. Tapi kalau tak belajar, itu masalah. Ya? Okey. Innal abrar lafi na'im. Apa dia kata? Inna artinya sesungguh. Sesungguhnya. Dia tekan tu. Inna sesungguhnya. Abrara, orang yang berbakti, orang yang cenderung melakukan kebaikan. Abrar lafi na'im. Abrar ni kebajikan. Kembali kepada lafi na'im. Benar-benar di dalam syurga yang penuh na'im, nikmat. Nama syurga bernama Jannatun Na'im. Na'im artinya nikmat. Na'amat. Nikmat. Syurga ini penuh dengan nikmat. Ini orang yang banyak berbakti. Orang yang banyak melakukan kebaikan. Abrar. Sesungguhnya Allah tekan betul-betul ni supaya kita manusia ni jangan alpa, jangan lalai. Ya, sudah diberi kepada kita rupa bentuk yang cantik sesuai dengan fitrah kita. Diberinya mata untuk kita melihat, telinga untuk kita dengar kan, hati kita untuk berniat ataupun memikirkan. Diberi otak dan diberi segala-galanya sesuai dengan manusia itu. Tetapi banyak yang lalai. Abrar, kalau sudah diberi itu, dia buat kebajikan, tempatnya sudah tentunya banyak nikmat. Banyak nikmat. Wa innal fujar, itu lawan kepada nikmat tu. Abrar tu lawannya ialah fujar. Wa inna, dan sesungguhnya lagi. Allah tanya, Allah bagi tahu. Wa inna, sesungguh-sungguhnya kan. Al fujar, fujar orang yang berbuat durhaka, orang yang selalu buat maksiat, jahat. Fujur ni dosa. Orang selalu melakukan kejahatan, dosa, apa lagi, maksiat. Fujur ni. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surah Asy-Syams kan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham. Dia guna pergi otak-otak kita lah kan. Allah beri ilham. Fa alhamah, bahasa kita ni ilham tu. Fujur, Allah beri ilham benda yang jahat. Wa taqwaha, benda yang takwa, benda yang baik. Dia bagi beza kan. Allah menggunakan otak kita, ilham, ini benda yang tak baik, ini benda yang baik. Qad aflaha man zakka. Sesungguhnya telah berjaya orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorkan diri. Itu mengotorkan diri dengan mensucikan diri. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Surah artinya rupa bentuk kita ni. Allah juga menjadikan kita dengan rupa bentuk yang dia kehendaki. Muka tu Najib macam ni. Dulu muda lain kan. Orang sampai ketua orang kenal lagi je. Takkan nak kenal lagi kan. Kadang-kadang dah tua dah berubah. Itu ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Bukan Tuan Haji, Tuan Samsuri daripada muda sampai ke tua. Macam tua juga, sentiasa muda je. Kan? Kita ni muka yang bersuci, bersih, suka muka orang berzikir, daripada muda sampai ke tua, orang kenal. Sebaik-baik itu. Jadi fujjar ni ialah orang yang suka berbuat derhaka. Lafi jahim, benar-benarlah dalam neraka jahim. Itu jawapan daripada inna. Sesungguhnya benar-benarlah mereka yang laku jahat ni, tempat mereka benar-benar dalam neraka jahim. Tetapi buat dek je, orang tadi buat dek je. Itulah keadaannya berlaku kalau sekiranya dua tempat ni. Ada dalam satu ayat tu, wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlillahu falan tajida lahum awliya wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umma wa bukma wa summa. Dahsyat ayat ni ya. Allah kata, siapa yang dia diberi hidayah, maka Allah akan menunjukkan hidayah kepada dia. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan dia, maka tidak ada bagi dia pembantu, penolong, membantu dia. Auliya itu membantu. Wa nahsyuruhum, di hari akhirat esok, wa nahsyuruhum, kami himpunkan mereka di hari akhirat esok dalam keadaan wajah-wajah mereka. Allah cipta muka tadi, surah muka dia cantik tadi kan. Tetapi di hari akhirat esok Allah tumpukan kepada wajah mereka yaumal qiyamati nanti umya wa bukma wa summa. Umya buta, dia tak nampak dah, buta. Summam, wa yaumal qiyamati ala wujihim umya bisu. Umyam bukman summan. Buta, bukman, bisu, umyam pekak. Tiga betul tu. Buta, bisu, pekak. Sama ke tu? Buta, bisu lain, pekak lain kan? Pekak tak dengar, buta tu buta dah. Kena bisu tak boleh bercakap pula. Tiga benda ni di batang tubuh, di kepala kita ni. Sebab itu Allah kata wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, muka mereka, dalam kawasan muka ni mata tak nampak, telinga tak dengar, dan dia apa lagi? Dibisunya lagi. Kenapa? Dia telah fujar melakukan dosa. Wujuh umya wa summa wa bukma, umya wa summa bisu. Kullama khabat zibnahum sa'ila. Setiap kali apa yang mereka lakukan dan mereka berada di situ, kata kami akan tambah lagi azab sa'ir, lebih dahsyat lagi. Bayangkan tu ya. Itulah rupanya keadaan orang-orang yang fujar lafi jahim. Selalu buat maksiat, tak sembahyang, tu satu hal. Apa punca-punca maksiat ni sebenarnya? Punca-punca maksiat ni kena apa? Tidak ada ilmu, tak mau belajar, cari ilmu. Itu punca sebenarnya. Sebab dalam ibadah ni, dalam kita nak mencari ibadah ni, pertama sekali mesti ilmu. Kena ada ilmu. Yang kedua, mesti niat ikhlas. Yang ketiga dalam ibadat ni mesti sabar. Tiga perkara ni, ilmu, niat dan sabar. Semua kita mesti mencari ilmu. Sebab ilmu kejahatan inilah wujud dalam diri manusia ni, yang dia pelajarinya, yang disokong oleh yang tak nampak dipandang mata kita. Sokong oleh syaitan laknatullah. Syaitan, iblis laknatullah. Iblis kata apa? Kita tak nampak. Kita buat kerja ilmu jahat. Iblis, kita tak nampak iblis tu. Iblis yang menyokong. Wa qala al-insanu kfur. Wa qala asy-syaitanu lil insani kfur.
telah berkatalah syaitan kepada manusia. Bisik. Ini kufurlah kamu. Buat kufur, buat jihad, kan? Kufurlah kamu. Kufur artinya orang ingkar, fujar. Lebih kurang masuk di situ juga. Falamma kafara, bila mana dia kafara, kufur, qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbul alamin. Baru dia kata begitu. Bila dah mati baru tahu, aku berlepas diri, kata syaitan. Oh, engkau yang menyesatkan aku selama ni, ya? Barulah nampak apabila dah masuk dalam lafi jahim. Masuk kubur pun cukup dah. Masuk kubur pun sudah memadai suasana kekufuran kita yang telah disesatkan oleh syaitan laknatullah ini. Jadi macam mana kita nak menghindarnya? Itulah tadi, cari ilmu yang manfaat. Ilmu macam ni lah, macam ilmu agama yang boleh menyelamatkan kita. Di situ akan ayat ni nanti. Yaslaunaha, ayat yang ke 15. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan bergelumang di dalamnya pada hari pembalasan itu. Yaumaddin artinya hari pembalasan. Din, apa makna din ni? Din ni agama, kan? Mereka akan bergelimang di dalam hari pembalasan itu nanti. Yaslaunaha yaumaddin. Yaumaddin ialah hari agama, nanti hari pembalasan. Sebab ulama ada bagi dua yaumaddin, satu dia kata din agama, yang keduanya pembalasan. Kita ada baca maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, yang memiliki. Artinya malik ni sultan lah, penguasa lah, kan? Pemimpin lah. Malik, sultan ataupun agung. Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki. Maliki yaum, hari pembalasan. Di sini ulama-ulama menyebut yaumdin, hari pembalasan. Sama dengan sini hari pembalasan nanti. Kita fokus pada hari pembalasan tu nanti, berbagai-bagai berlaku yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita sebelumnya dalam ayat-ayat Quran ni banyaklah. Ya, yaumuddin. Wama hum anha bighaibin, wama hum anha bighaibin. Dan tidaklah mereka dapat menghindar jauh daripadanya. Wama hum anha bighaibin, dan tidaklah mereka akan terhindar jauh daripadanya. Maksudnya apabila mereka telah dimasukkan ke dalam jahim ni, tidaklah mereka kuasa atau sanggup keluar lagi. Tak boleh dah. Bila masuk sana dah tak boleh keluar lagi. Ya, kalau dalam penjara bolehlah minta pengampunan, keluar lagi. Tapi sana tak ada pengampunan lagi. Ya, laisalaka, tidak ada lagi bagi mereka bantuan aulia. Tidak ada lagi bantuan bagi mereka. Itu tak ada kuasa lagi. Sehingga apabila dipanggil mereka dalam neraka itu, mereka akan sentiasa menjawab, kamu ada ke? Ada. Wahai sebulan-sebulan, kamu dalam neraka tu ada ke? Ada. Nak bawa saya ke mana? Itu tak ada bawa ke mana, duduklah di situ. Kan? Dalam surah Ad-Dukhan, kalau kita baca Dukhan ni, Dukhan salah satu menaikkan kita punya keimanan. Dalam surah tu pun kita digerak untuk membaca juga. Inna yawmal fasli miqatum ajma'in. Kan? Yawma la yughni maulan ammalan syai'u wa la hum yunsarun. Di hari itu nanti, di hari yaumuddin ni, yauma la yughni, tak ada lagi satu kekayaan nak kamu
jual beli untuk syai'ah, tidak ada manfaat sekalipun, kan? Yauma la yughni maulan an syai'in wala hum yunsarun, tak ada pembantu, tak ada menolong, kan? Illa man rahimallah, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa pun nak masuk syurga adalah dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang mukmin, kita buat maksiat, contohlah kita buat maksiat, kita masih ada lagi kalimah dalam hati kita, kalimah la ilaha illallah, keyakinan kita pada Allah tidak akan runtuh. Tapi kita melakukan maksiat je, maksiat-maksiat kita lakukan, sehingga kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita terperosok dalam neraka. Contoh, apabila kita masuk neraka, kita akan dicampak dalam sana, tetapi kita boleh di satu masa Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan kita balik dalam neraka, masuk ke syurga. Mengikut berperingkat-peringkat. Mestilah diadili dulu, kemudian dimasuki dulu ke dalamnya, dan dimerasai dulu kesengsaraannya, barulah dia merasa. Tapi jangan kita berdua, tak apa, nanti masuk syurga juga. Janganlah gitu. Tapi ingatlah satu hari berapa? Satu hari di sana berapa hari kat dunia? 1000 tahun. Lama lah. Peringkat lama. Dulu yang nak kubur belum lagi. Sehingga hari kiamat duk tunggu ni. Kita ni transit jugalah nanti. Transit lama juga sehingga cucu. Wallahu alam bila berlakunya kiamat, wallahu alam. Kita tak tahu. Tahun depan kiamat tak adalah macam tu, tak boleh. Kita mendahului Allah. Itu dah lain dia punya etikad dan akidah tu. Bila sebut 2 tahun lagi dunia akan kiamat, kita pula mengatur, sedang Allah yang mengatur. Rasulullah pun tak tahu bila berlakunya. Allah saja yang menentukan bila berlakunya. Itu yaumuddin. Illa man rahimallah. Inna syajarataz zaqum, dalam neraka dan jahim ni, inna syajarataz zaqum, dalam tu ada pokok buah apa? Zaqum. Ta'amul asim, makanan bagi orang yang buat dosa. Fujar ni asim. Asim ni salah satu daripada dosa juga. Asim ni, perkataan ni asim ni juga dosa. Dosa juga, sama dengan fujar. Makanan dia buah zakum. Tak kata buah zakum kan? Dia berduri. Ta'amul asim. Kalmuhl yaghli fil butun. Perut dia macam mana makan tu? Putus-putus perut dia tu. Butun artinya perut. Perut mereka bila dimakan benda tu, ialah kita makan benda yang berduri. Cuba tuan-tuan makan duri-durian. Tak payah dipotong ni, tak payah dipotong duri dia tu. Makan duri dia. Kita pun tak sanggup nak makan tu kan. Tak tahulah pula kalau dah memang tak ada makanan lain dah. Terpaksa makan duri-durian, wallahualam. Tapi tak ada makan duri tu tuan. Kalmuhl yaghli fil butun kalil hab khudhu fa'atu ila sawa'il jahim. Itu memang dahsyatlah. Ya, minum air menggelegak, lagi minum lagilah keadaannya tu. Kalau dalam surah Waqiah pun ada sebut juga. Minum, bila minum semakin haus, bila minum semakin haus. Seumpamanya unta yang haus. Seumpama unta yang haus. Tahu unta yang haus? Kalau unta tak dapat air, tercungap-cungap. Sebab kalau unta dapat air, dia boleh bertahan beberapa bulan, dia tak minum. Tapi kalau dia tak ada air, kehausan itu memang dia lebih dahsyatlah. Seumpama itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Summa innakum ayyuddallun al-mukazzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim. Maka mereka itu minum dengan minuman air yang sangat panas. Fasharibuna syurbal him. Maka mereka minum seperti minuman seperti him. Him artinya itulah unta yang haus. Itu minuman yang sangat panas. Allahu Akbar. Yang ayat 17, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Pembalasan, hari pengadilan.
Kita nanti di padang mahsyar, apabila kita dah dibangkitkan di alam kubur, hidupkan semula, ya. Kemudian kita akan dihimpunkan di padang mahsyar. Ini sudah diterangkan dalam ayat-ayat sebelum ni, kan? Dalam surah An-Naba ada, An-Nazi'at ada, ya. Kita akan dihimpunkan, di situlah kita diadili. Yaumuddin. Bila diadili, setelah diadili, kemudian kita akan siratul mustaqim. Ya, titian sirat. Jauh juga tu titian sirat tu. Dan berbagai-bagai keadaan orang yang meniti sirat. Ada yang laju, berlari sampai, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ya? Seperti yang kita tahulah. Ada yang nak hampir dah dekat, nak jatuh pula bawah tu. Bawah tu dah neraka dah. Nak sampai tu, hari pembalasan, iaitu hari yang khalidun, yang akan kekal selama-lamanya, ya. Bila kita lepas daripada tian siratul mustaqim, kita dah lepas itu, selamat. Kekallah kita di situ selama-lamanya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Yaumuddin. Surah Fatihah pun Maliki yaumiddin. Kita baca ya tu, kalau huruf ya tu, ni nak bagi sekilas. Ya tu di tengah-tengah, huruf ya tu di tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah, naik ke atas, naik ke langit-langit atas. Ya. Tapi kebanyakannya orang baca lidah tu turun bawah. Maliki yaumiddin. Lidah tu turun bawah. Maliki yaumiddin. Sebenarnya Maliki, tekan ke langit tu. Maliki yaumiddin. Middin. Maliki yaumiddin. Begitu bunyinya. Bukannya Maliki yaumiddin. Lidah tu dah ke bawah. Itu tak sifat dia tak betul sifat. Okey, ya. Itu selingan sekejaplah, ya. 17. Dan tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Allah tanya lagi, kemudian itu, tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Apa sebab Allah Subhanahu Wa Taala bertanya dua kali ni? Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa artinya kemudian. Tanya lagi. Kemudian Allah tanya lagi, tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Sebab apa? Sebab Allah nak menyatakan bahawasanya memang berlaku, kamu akan menghadapinya nanti, hari pembalasan tu, supaya engkau berhati-hati. Maksud gitulah. Kemudian yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ayat yang terakhir ni. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari yang tidaklah berkuasa satu diri terhadap diri yang lain sedikit pun. Di hari Allah Subhanahu Wa Taala, tahukah kita apa benda tu, hari pembalasan tu? Iaitu pada hari itu kita tak ada kuasa satu pun terhadap diri kita sendiri. Sedikit pun tak ada kuasa. Seperti mana ayat yang kita baca dulu, surah Amma yatasaalun An-Naba, kan? Kita berdiri di hadapan Allah pun tak boleh bercakap. Kita berada dalam saf-saf, ini berada di padang mahsyar. Kita berada di padang mahsyar. Kita berdiri secara saf-saf. Termasuk malaikat tak boleh bercakap. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Di hari itu yauma yaqumu, kita bangun,
ruh kita bangun dan kita berada dalam saffa. Saf artinya berbaris, saf tu seperti tentera kan. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Seorang pun tak boleh bercakap. La yatakallam, tak boleh bercakap kecuali dengan izin Allah Ta'ala saja. Itulah maksudnya apabila berlakunya hari pembalasan itu nanti, suatu pun apa urusan pun bukan hak milik kita. Engkau dalam dunia ni orang dihormati, ketua, bos, kan? Selalu kalau tak ikut perintah marah-marahnya, kadang-kadang diperlinya. Kalau di belakang tak apa, ni depan-depan orang, memalukan orang bawahan. Kadang-kadang satu kerja dia tidak dinilainya, kerja kebaikan, selalu memandang benda yang buruk, terlampau ego dalam pekerjaan. Ya, kuasa dia ada di tangan. Pada hari ini mana ada lagi kuasa? Yaumala tamliku, pada hari yang tidak ada kuasa. Nafsu artinya diri kita lah. Li nafsin syai'a. Kalau rumah tangga kita pun esok macam mana lah, walaupun kita ada kuasa rumah tangga, anak, isteri, semua ni tak ada bersama kita dalam keadaan huru hara. Yang tu telah kita tafsirkan dalam surah apa dulu? Abasa kan? Dalam surah Abasa dulu. Kita saling sendiri ada masalah masing-masing. Yauma firru mar'u min akhi. Kita ada saudara mara kita pun, adik-beradik pun kita tak dekat, kita jauhi. Wa ummihi wa abi, dengan mak bapak kita pun kita tak duduk sekali, kita lari dari mereka. Wa sahibatihi wa akhi, anak isteri pun, sahabat-sahabat. Wa sahibatihi wa akhi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap semua kita ni ada urusan masing-masing, ada masalah. Kita tak dapat nak selesaikan, nak menyelesaikan masalah orang, tak adalah. Ya, hari itu kita nak menyelesaikan masalah kita sendiri pun tak dapat, apalagi nak menyelesaikan masalah orang lain. Artinya yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Bawalah diri kita. Wal amru yauma idzil lillah. Itu akhirnya kadang-kadang ayat ni cantik je bunyi. Ya. Tak adalah bunyi yang pendek pun. Kalau dia ujung bunyi pendek pun ada, ujung bunyi panjang pun ada. Ini hebatnya ayat Quran Karim. Wal amru yauma idzil lillah. Artinya pada hari itu adalah dalam kekuasaan Allah semata-mata. Nak mengitahu kepada kita apa saja urusan-urusan kita ni, ya. Sama ada di dunia lah ataupun dari akhirat ni, apalagi akhirat lah, ya. Semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan, kita berusaha atas dunia ni, kehidupan kita yang panjang ni semata-mata kena Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan lari daripada itulah. Sebab itu kalau kita lari daripada kena Allah Subhanahu wa taala ni, kita selalu peras, tuan. Kita selalu peras. Kita selalu kecewa. Tetapi kalau kita merasakan Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan itu, apa yang berlaku itu Allah, kita tak akan menjadi manusia yang kecewa. Jadi kecewa ni salah satu sifat yang boleh mendatangkan ketidakyakinan kepada Allah. Itu bila tak yakin kepada Allah, itu banyaknya orang yang membunuh diri, ya, peras, membunuh diri, tak yakin dengan Allah. Kadang-kadang kalau tak bunuh diri, dia bunuh orang, tak yakin dengan Allah. Ya, kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, setiap gerak gerik kita Allah Subhanahu wa taala pandang, Allah melihat.
Allah Subhanahu Wa Taala selalu sebut Al-Quran supaya tetap diri kita berada dalam pemerhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bila kita berada dalam pemerhatian Allah, kita rasa takut nak buat sesuatu perkara yang boleh datangkan kemurkaan tu. Kan? Dan satu lagi, banyak benda-benda yang kita lakukan kadang-kadang kita tak sedar. Kita tak sedar kita melakukan dosa kan? Beristighfar. Kerana istighfar tu boleh menghapuskan innal hasanatu yudhhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya benda yang baik itu boleh menghapuskan kejahatan. Salah satu ialah beristighfar. Kerana Anas bin Malik pernah menceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Anas bin Malik seorang perawi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan dia satu hari saya tak ingat lah, Anas bin Malik ya. Dia pergi dari satu masjid. Dia pergi ke satu masjid, dia bermusafir, dia bermusafir dan berehat di satu masjid. Selepas solat, dia nak berehat di masjid. Tetapi apa orang kata kita ni, orang tukang noja ni, noja halau ni, kita tak kenal itu Anas bin Malik. Anas bin Malik tak memperkenalkan diri dia. Anas bin Malik dia tidak perkenalkan diri dia. Dia halau dalam masjid, tak boleh tidur sini, tidur keluar. Biasalah kalau dekat tak tu ada setengah-setengah masjid ni menghalau kita kan. Keluar sana, tak boleh sini. Dia halau macam tu lah. Jadi dia keluar dari situ, dia duduklah dekat luar tu, berehat situ juga, nak tidur pun dihalaunya. Tak boleh keluar pagar. Sebaliknya dia pun keluar dari pagar, pergi ke jalanan. Dalam jalan melintasi rumah-rumah orang, ada seorang yang pembuat roti. Pembuat roti melihat dia duduk di tepi jalan. Dia pun mendekati Anas bin Malik ni. Anas bin Malik kemudian jemput pergi ke rumah. Mau ke aku jemput pergi rumah, datang rumah, kamu aku tengok macam musafir jauh ni. Boleh katanya. Jemput. Dia pun tidak memperkenalkan, dia pun tak kenal itu Anas bin Malik, sebab dia ni perjalanan yang sangat jauh kan, orang jauh, orang musafir, tidak juga bercakap. Tetapi dalam tu berhari-hari Anas bin Malik tengok dia selalu beristighfar. Bila dia buat roti, dia baca istighfar. Dia buat roti, buat. Jadi Sayyidina Anas pun tanyalah kepada pembuat roti ni, kamu ni aku tengok kamu selalu mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hari-hari kau buat? Ya, setiap hari buat. Kemudian istighfar ni apa kegunaan yang kalau sekiranya kamu selalu baca? Sebenarnya istighfar ni dia kata kalau kita selalu baca, seperti mana yang Rasulullah beritahu, bahwasanya istighfar ini kalau kita selalu baca dia akan mendatangkan rezeki kepada kita. Dan yang kedua, apabila kita memohon, Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenalkan doa kita, hajat kita. Habis kalau istighfar ni minta hajat apa? Hajat di hati saya ini nak berjumpa dengan Anas bin Malik. Terkejutlah Anas bin Malik kan. Berjumpa hajat dia istighfar tu salah satu doa dia ingin bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik. Lepas itu baru dia mengenalkan dia, akulah Anas bin Malik. Itulah kehebatannya istighfar juga lah tuan-tuan. Apa yang kita hajati, apa yang kita dapat rezeki, apa yang kita pohon. Sebab apa? Istighfar tu kita nak minta supaya dikosongkan dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah salah satu daripada untuk menghapuskan dosa kita. Jangan lupa kita beristighfar. As-siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian,
Bila 1 hingga 19 surah Al-Infitar untuk malam ini. Alhamdulillah sudah jauh kita ni pengajian tafsir kita daripada An-Naba. Sekarang تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على